Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Pak Nom, saudara Aim, saudara Cik lah. Begitu juga Ryan Ali, saudara Jaafar Sabarudin, saudara Amy, teman-teman Aini Zaini, yang mana berkesempatan dengan saya ucapkan terima kasih dan selamat petang. Saudara Anwar Itan, saudara Papa Hafiz. Waalaikumsalam, terima kasih. Saudara Papa Hafiz, saya sihat. Sila-silalah telefon saya. Ada benda nak kita bercakap, saudara. Kadang-kadang. Saudara Hasmah, DM, saudara Pok Yah, saudara Cebat 73. Saudara, hari ini hari Sabtu, tanggal 2 Disember 2023. Bulan-bulan terakhir sebelum kita menutup tirai tahun 2023. Ya, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, cuaca mendung. Memang sekarang ni di mana-mana pun cuaca mendung dan hujan. Pok ya. Saudara Momi, Hajah Mai. Saya tak tahu tempat anda bagaimana. Tempat saya juga cuaca mendung adalah hujan genyai-genyai. Saudara Cak, saudara Azhara. Begitu juga saudara Aisyah Maidi, saudara Salamah Yusof. Puan Salamah Yusof di kampung Kuala Jemapuh, Paneh. Oh, Paneh pula sana ya. Saudara Gani Sata dari Sabah. Apa khabar sahabat? Moga sihat walafiat. Di Sabah macam mana? Saudara Daud Dihya, Rian, Abdul Rahim Abdullah, saudara Gani Sata dari Sabah, saudara Abdul Aziz dari Sarawak. Saudara, cuaca di sekeliling kita saat ini sekarang ni adalah musim hujan. Sebab kita berada dalam monsun timur laut. Bagaimanapun kita harus bersyukur, saudara Abdul Aziz dari Miri ya. Sebab hujan yang hadir tidaklah begitu lebat sangat. Dan kalau ada banjir pun, sekejap-sekejap je banjirnya. Macam di Terengganu sudah susut balik. Tapi di Kelantan kabarnya pagi tadi meningkat semula. Di Johor susut naik balik, saudara. Begitu keadaannya, suasana saudara Khalid Syukari, Kabisa, Zain Azrai. Dan kalau saudara melihat apa yang berlaku di Gaza, laporan saya terima nampak gayanya Jeddah gencatan senjata di Gaza sudah berakhir, perang pun berlaku lagi. Malam nanti insya-Allah saya akan memberi pencerahan sepenuhnya apa yang berlaku di bumi Gaza, iaitu di bumi Anbiya, para Anbiya situ, saudara. Saudara Abdul Rahman daripada Johor Bahru, saudara Izhari Izhab juga dari Johor Bahru. Terima kasih. Saudara Syawal Saad, saudara Khalid Syukari, saudara Kabisha Enterprise katanya, saudara Mama Ismail, Nelly Saros, SAS GSA. Terima kasih untuk bersama dengan saya petang ini. Hari ini hari Sabtu, saya yakin anda tentu ada setengahnya pergi menghadiri majlis mempelai, mungkin sedang berehat-rehat di rumah, saudara. Ataupun mana-mana sudah balik pada pengundi, Batu Kikir Negeri Sembilan, Paneh, kata Malik Dolah, saudara. Kalau balik daripada perjalanan mempelai tu, balik rumah pastikan jaga kebersihan. Sebab saya melihat, saudara, bahawa virus sudah pun berkembang balik. Saya nak bagi tahu terus terang, saudara, keluarga saya pun kena. Sekarang ni saya pun dalam proses kuarantin di rumah. Tak boleh keluar rumah, saudara. Duduk di rumah sajalah. Cuma melayari daripada laporan dari teman-teman dari masa ke semasa. Norman Swedish di Kemaman. Macam mana? InsyaAllah. Sekejap lagi saya akan beri laporan sedikit. Pak Mit. Waalaikumsalam. Saudara Norman. Sabar sedikit, saudara. InsyaAllah saya akan melaporkannya sebentar lagi. Dan apa yang saya lihat sekarang ni, saudara, kedudukan negara kita ini, bumi kita ini masih lagi dijengah virus tersebut. Jadi kabarnya, saudara, ramai juga yang terjangkit oleh COVID. Jadi teman-teman pastikan jaga kesihatan, jaga kebersihan. Mana teman-teman, ya Puan Omaria, mana teman-teman yang pergi mengundi tadi, khusus di Kemaman, balik tu pastikan anda mandi dulu, basuh diri sebab ramai orang. Dan Saudara Izzuddin, insya-Allah, Saudara Izzuddin. Dan pastikan anda tidak terus dukung bayi anda dan sebagainya. Sebab sekarang ini ya, Nelly Saros, SAS, suasana tidak begitu baik. Suasana sekarang ini tidak begitu baik kerana bila musim hujan, selalunya virus tersebut selalu dia cepat merebak. Itu saya ingin berpesan pada teman-teman. Sabar Saudara Aziz Saleh, sekejap lagi. Ya, kita satu persatu. Saya akhir nanti saya akan bagi laporannya. Sebab saya pun menanti juga laporan-laporan terkini. Bagaimanapun, saudara, bicara kita kepada hari ini, saudara, saya petang, sebenarnya waktu petang-petang ini kita tak banyak cakap politik, saudara.
kita bercakap tentang kehidupan, tentang bagaimana manusiawi hari ini kadang-kadang mereka hilang rasa simpati sama insan. Saudara Sakura, sebagaimana berlaku di Gaza, tiba-tiba dah elok, dah tenang, 4 hari campur 2 hari, tiba-tiba semalam, dan kabarnya sudah pun ratusan warga Palestin yang terkorban kesan daripada ledakan bom oleh kezaliman tentera Zionis yang meratah setiap nyawa dan tubuh badan warga Palestin. Hanya kerana berebutkan kuasa, mereka sanggup melakukan apa sahaja. Itu yang berlaku, dan malam nanti insya-Allah saya akan beri pencerahan saudara tentang berita dari Gaza. Dan kembali pada negara kita saudara, saya melihat semalam kemarin saudara, ada berita yang tersiar bagaimana di Bagan Serai saudara. Saya agak sedih saudara apabila 4 orang adik-beradik mereka ini ditinggalkan di pondok pengawal di sebuah komplek pentadbiran daerah Perak Tengah, berhampiran dengan Kampung Gajah. Dan keempat-empat mereka akhirnya telah pun diletakkan di asrama anak-anak, nak kata anak yatim pun bukan, Jabatan Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Perak, Datuk Salbiah Muhammad berkata bahawa mereka masih lagi ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bahawa bagaimana saudara 4 adik-beradik ini ditinggalkan begitu saja oleh keluarga mereka di pekarangan dekat pusat kawalan dekat GAD saudara. Kami lalu itu ada yang berusia 11 tahun, kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun, serta 2 adik lelaki masing-masing berusia 3 dan 10 bulan. Astaghfirullahalazim saudara, ditemui di pondok pengawal. Di pondok pengawal ditinggal begitu saja. Dan semalam juga Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintendent Hafizul Helmi Hamzah berkata pihaknya telah menahan seorang lelaki dan wanita yang dipercayai adalah ibu dan bapa pada kanak-kanak berkenaan di 2 lokasi berbeza, dan mereka telah pun dibawa di pejabat polis daerah Perak Tengah untuk siasatan lanjut. So, dalam perkembangan lain, Salbiah berkata kerajaan negeri telah meminta pihak wajib pada peringkat daerah untuk meneliti bantuan tambahan yang boleh diberikan kepada 3 beranak itu orang kurang upaya yang mendiami rumah usang di Cangkat Jering. Jadi sekarang ni saudara, ramai warga kita yang masih miskin dan susah. Tapi saya melihat bagaimana untung nasib 4 beradik saudara. Tidak ada langsung ihsan daripada keluarganya. Kalau susah macam mana pun, saya ingat lagi saudara, kedua ibu bapa saya saudara, lebih-lebih lagi ibu saya. Waktu kami waktu kecil dulu tak ada pun, mula-mula tinggal di hujung, di bahagian dapur rumah arwah wan saya. Di bahagian dapur tu ada sedikit rumah yang bolehlah untuk berteduh, untuk tidur. Begitulah miskinnya kami waktu dulu saudara. Dan tidak pula ibu saya sampai hati untuk meninggalkan kami 5 beradik rumah orang. Malahan Allahyarhamah ibu saya akan berusaha sedaya upaya mencari rezeki untuk memastikan adalah makanan yang masuk ke tembuluk kami saudara. Ya sallallahu Muhammad wa sallam Razali Saleh. Itu keadaan saudara jadi bagaimana insan hari ini sudah semakin terhakis rasa keinsanan. Saya bila baca begitu terasa macam nak ambil saja 4 orang ni sebagai anak angkat, tapi tak boleh. Sebab Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak akan mengizinkan ke-4 beradik ini diserahkan pada mana-mana keluarga angkat. Banyaklah akan diadakan pendaftaran, surat menyurat dan sebagainya. Tapi saya yakinlah apabila pihak kerajaan sudah pun mengambil alih ke-4 beradik ini, tentulah mereka adalah makan pakainya dan tempat tinggal. Cuma yang saya fikirkan, bagaimana kedua ibu bapa tersebut sanggup meninggalkan mereka tinggal begitu saja, tinggal dengan sedikit susu saja untuk anak kecil yang berusia beberapa bulan saja. Itu keadaannya saya rasa tak sepatutnya begitu. Dan ada bungkusan plastik berisi susu serta lampin pakai buang. Ada anak kecil berusia 10 bulan. Bayangkanlah saudara, 4 beradik itu ke mana mereka nak mengadu kalau ibu bapanya sudah tidak ada tanggungjawab. Saya tidak mahu menuduh yang bukan-bukan, mungkin juga kesan tekanan hidup yang memaksa keluarga tersebut bertindak demikian. Tapi bagi saya lah, amanah ataupun tugas
Yang perlu dilakukan, mereka harus melakukan. Tak sepatutnya mengambil sikap tidak tanggungjawab. Saudara Junaidi, saya rasa apa teman komen-komen anda? Saudara Rubidin, tempat Saudara Rubidin hujan baru turun dengan lebatnya katanya. Musim sekarang musim hujan. Bayangkanlah saudara. Madam K, apa khabar Madam K? Datuk Tiger, apa khabar? Dah balik daripada Kemaman ke? Dok, saya melihat bahawa tentang kemanusiaan. Sebab sebentar lagi saya akan beri laporan apa yang berlaku di Kemaman, saudara. Bagaimanapun, ini tentang bila laporan yang saya baca tu, 4 adik-beradik. Dan mereka ditinggalkan di pondok pengawal. Itu di kompleks pentadbiran daerah Perak Tengah. Berhampiran dengan Kampung Gajah, saudara. Dan bagaimanapun, mahkamah telah menetapkan mereka ditempatkan di rumah perlindungan. Sehinggalah mereka berusia 18 tahun. Saya sedih, saudara, melihat perasaan kemanusiaan sudah semakin hilang. Ya, Saudara Hashim Ali, apa khabar orang Melaka? Saya merasakan rasa kasih sayang sudah pun semakin longgar, semakin menipis. Ibu dan bapa sanggup meninggalkan keempat anaknya begitu saja. Bayangkanlah saudara kalau anak itu marai rayau, kalau berlaku kemalangan dan sebagainya. Tapi nasib baiklah empat beradik ni baik duduk. Saya dapat bayangkan saudara. Tentulah dia duduk menanti kalau ibunya datang atau bapanya datang. Tapi mereka tidak kunjung tiba. Itu keadaannya. Jadi yang penting cukup jomolah. Sabar dulu saudara. Raja Kamal, Raja Faizan, apa khabarku? Moga sehat. Saudara, Madam K, sebang mati tangkap mendung. Cuaca memang sekarang ni mendung, saudara. Baik, itulah yang harus saya lontarkan pemikiran kita untuk petang ini, saudara. Bagaimana keadaan kita kalau kita hilang rasa tanggungjawab terhadap keluarga. Kena ingat, saudara, bila kita mendirikan rumah tangga, kita berdoa pada Allah SWT untuk mendapatkan cahaya mata. Tapi bila dapat 4 cahaya mata ditinggalkan begitu saja. Saya tak tahu apa yang berlaku pada keluarga tersebut. Tapi dari segi laporan yang saya terima, akhirnya keempat-empat beradik itu dijatuhkan hukuman oleh mahkamah supaya ditempatkan di rumah perlindungan. Sehinggalah masing-masing berusia 18 tahun. Demikian menurut pengurusi Jabatan Kuasa Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Perak, Datuk Salbiah Muhammad. Saya ucapkan terima kasihlah atas keprihatinan pihak Kerajaan Negeri Perak di bawah pimpinan Datuk Syahrani yang begitu prihatin tentang kehidupan anak-anak, kehidupan generasi akan datang. Dan saya nampak begitu bahawa keadaannya mereka sedang pun menyantuni harapan dan impian yang memohon Perdana Menteri supaya mahu membasmikan kemiskinan tegar. Saudara, itu dia yang paling penting, saudara. Saudara Raja Faizan tadi dah hujan sekitar rumah dia tapi dah berhenti. Baik, saudara, itu yang dapat saya lontarkan petang ini tentang masyarakat kita. Namun, ramai nak tahu apa yang berlaku di Kemaman. Ni Kemaman pula dah. Memang pun saudara, ke Kemaman hari ini semua orang warga Kemaman yang jadi pengundi di Kemaman sudah pun keluar mengundi sejak jam 8 pagi. Dan laporan saya dapat pagi tadi awalnya cuaca mendung. Tapi sekitar jam 2 petang hingga 3 petang tadi ada hujan lebat. Namun, walaupun hujan lebat, ia tidak menghalang para pengundi di Kemaman untuk keluar mengundi, saudara. Laporan yang saya terima setakat jam 4 petang tadi, saudara. Setakat jam 4 petang tadi, bahawa sejumlah 60% pengundi-pengundi sudah pun keluar mengundi, membawa undi, saudara, di kesemua tempat mengundi, saudara. Dan nampak gayanya Suruhanjaya, Pilihan Raya telah pun menyediakan payung untuk para pengundi untuk mengelak daripada ditimpa hujan. Tinjauan di Sekolah Kebangsaan Bukit Metuk. Cuaca mendung dan hujan lebat pada jam 2.30 petang. Itu di Bukit Metuk dalam kawasan di Kemaman, saudara. Dan setakat jam petang tadi, 4 petang tadi, saudara, 60% pengundi menunaikan tanggungjawabnya di 49 pusat mengundi di 4 buah Dewan Undangan Negeri hari ini, saudara. Pusat mengundi dibuka pada jam 8 pagi, keadaan cuaca cerah mulanya. Tapi sebelum itu, Jabatan Kajian Cuaca telah memberi amaran bahawa akan ada hujan. Dan ternyatalah bahawa sekitar jam 3 petang tadi, hujan mula turun dengan lebatnya. Dan daripada 141,000
382 pengundi, 60% sudah pun membuang undi pagi tadi saudara, sehingga jam 4 petang. Mungkin mereka berehat seketika untuk menunaikan solat asar. Saya menjangkakan dalam keadaan sekarang Super King, amboi, Super King, Mustafa Bukhari, anda jangan membuat kerja Tuhan. Undi itu rahsia, saudara. Saya sendiri tak boleh nak cakap apa-apa. Tapi dari segi dapatan teman-teman di lapangan mengatakan bahawa pengundi-pengundi putih untuk Barisan Nasional nampak gayanya sudah pun menghampiri 80% yang keluar mengundi. Ruang tu ada. Suruhanjaya Pilihan Raya mensasarkan 75%. Yang Amat Menteri Besar Terengganu mengharapkan, dia kata kalau ramai turun mengundi ada can lah. Tapi kalau kurang daripada 70%, susah untuk dia nak menang, katanya. Saya nak jelaskan kepada anda semua bahawa nampak gayanya orang ramai sudah mula silih berganti ke pusat pengundian di mana proses pengundian sedang berjalan. Di Sekolah Kebangsaan Kertih, ada 2,844 pengundi berdaftar yang layak membuang undi dengan 5 saluran dibuka, dan nampak gayanya daripada 2,844, 60% sudah pun keluar mengundi, dan daripada 60% itu 58% adalah terdiri daripada kalangan pengundi-pengundi putih Barisan Nasional. Saudara, macam mana saudara kata bahawa boleh 100% boleh menang? Ini gambaran yang saya dapat. Kita tak tahulah, sebab kadang-kadang saat akhir mungkin mereka boleh beralih fikiran. Tetapi dari segi santunan yang dilakukan, dapatan saya di Sekolah Kebangsaan Kertih, saudara. Kertih ni saudara sebenarnya itu kubu PAS dulu saudara. Itu untuk pengetahuan anda. Ada 2,844 pengundi di situ. Memang dulu kini dan selamanya. Tapi nampak gayanya ada perubahan. Mungkin kerana santunan yang Amat Perdana Menteri yang hadir pada 30 November lalu. Mungkin. Saya janganlah begitu. Kenapa anda menyemai kebencian? Saya nak berpesan pada teman-teman, khususnya yang menghantar kiriman dan masuk dalam wall masing-masing. Semalam ada lagi tanggapan dibuat apabila mereka cuba menzahirkan kebencian pada pimpinan kerajaan, membuat ugutan dan sebagainya. Akhirnya saudara, mereka diberkas. Jadi katalah saudara, macam saudara bercakap undi UMNO dapat DAP dan sebagainya. Kalau tersalah silap, akhirnya macam mana tuan? Macam mana saudara? Kalau anda diberkas dan tiba-tiba duduk dalam lokap saudara, siapa nak bantu kita? Kalau anda disaman, apakah orang yang anda sokong, adakah parti yang anda sokong itu akan membantu anda? Nahi. Saya nak berpesan pada teman-teman, ini bukanlah saya nak bercakap politik siang-siang ni saudara, cuma nak berpesan pada teman-teman. Kebetulan saya menyantuni laporan daripada Kemaman tentang kedudukan keputusan. Saudara Efas, saudara Zara, saya tak ugut, saya tak kata ugut lokap pula saudara. Saya mengatakan bahawa kalau anda tersalah tulis, saya tak ada mengugut Zara. Kena ingat saudara, saya ingin menjelaskan kalau kita menyokong pun seadanya. Kenapa mesti kita berlebih-lebihan? Jika berlaku sesuatu pada kita, sekarang ni Saudara Junadi, polis pun dah buka ni kertas siasat 3R. Dah sekarang ni memang pun sebab suasana dalam politik yang panas ini, apa kita dapat kalau kita sama kita bergaduh? Saudara Azhar Mazhar ni lepas dulu peluk DAP. Saya tak mau sebut benda begitu saudara. Itu realitinya. Tapi saya hairan kenapa hari ini teman-teman kita yang menyokong parti-parti tertentu, mereka berlebih-lebihan. Kadang-kadang bila berlebih-lebihan, anda tersilap. Sebab anda tidak mengetahui bahawa apa yang liable ataupun apa yang boleh diambil tindakan ataupun tidak. Sebab kita ni bukan pakar undang-undang, saudara. Kita naif dari segi undang-undang. Tersalah langkah, kita boleh didakwa. Seandainya kita didakwa, siapa nak bantu kita? Itu persoalan yang selalu saya soalkan. Ada seorang ustaz tu, dia jadi ustaz, saudara. Akhirnya, kerja kena berhenti. Nurhayati Hussein, betul, silap 2 bulan, tindakan boleh diambil. Kalau salah tulis, sebab itu, bagi saya lah, berpada-pada, nak sokong nyatakan, saya sokong ABC, saya sokong parti ni, sudah.
Tak payah kata parti itu begini, parti itu begini. Nanti nanya saudara. Seorang ahli parlimen pun, wakil rakyat pun boleh terlajak. Dan sekarang menghadapi tindakan saman. Tengok sendiri, bila beliau disaman, dibuat laporan polis, tak ada siapa pun dari parti mereka yang mengiringi beliau. Sedangkan beliau adalah ahli parlimen. Ini gambarannya saudara. Bagaimana katalah kita berada di Kedah ke, ataupun berada di Johor ke, marah sangat, tulis yang bukan-bukan. Maka dia ambil tindakan. Siapa nak tolong kita? Sebab itu saya katakan, sokong pun berpada-pada. Benci pun dia, masalah saya tak tahulah saudara. Saya tak tahu apa masalahnya maka anda benci sangat. Apakah kerana sekarang ini kita langsung tak ada duit nak makan? Apakah kita tidak ada pekerjaan langsung? Apakah perniagaan kita sudah ruyuk? Kalau nak kata perniagaan ruyuk, zaman PKP dulu. Sejumlah 1,784 syarikat usahawan Bumiputera muflis. Itu kesan PKP. Tapi nak salahkan, masakan kita nak salahkan kerajaan hari ini? Takkan kita sebab itu kita melampiaskan amarah kita pada sekarang? Ini bukan saya nak berkempen, saya tidak. Saya nak beri penjelasan. Kenapa kita harus membenci pada orang tertentu yang sedang mahu menyantuni? Kerana kita mungkin termakan dengan acuan, persepsi dan sebagainya. Saudara Safar Rizzo, Saudara Rahman, Arazaina, Muhammad Yusof. Saudara Muhammad Yusof baru ni kata komen tak bererti perut. Saya tak tahulah. Saya cuma boleh bagi komen, tak ada masalah. Apa salahnya kalau saya lebih suka kalau anda beri komen tempat saya. Beras hari ini sekian harga. Tempat saya berapa ramai orang miskin. Kalau benar ada orang yang miskin tegar. Saudara macam apa berlaku pada 4 adik-beradik tadi. Maka kerajaan akan memastikan bahawa kemiskinan miskin itu akan ditangani oleh kerajaan. Itu janji beliau. Jadi saudara macam mana pula kita nak benci, kita nak marah? Saya pun tak tahu. Kenapa tiba-tiba kita boleh terikut-ikut dengan cerita orang, dengan naratif orang bawa, parti itu begini, parti ini begini. Bagi saya, kalau mana-mana parti politik itu menyalahi perundangan, menyalahi perlembagaan negara, maka parti itu boleh diharamkan. Jadi kalau parti itu masih berada lagi, apa masalahnya? Parti politik itu adalah sebagai landasan masing-masing untuk bergiat. Saya tak marah. Sebab itu saudara lihat, saya boleh berkawan dengan semua orang. Saya bersahabat dengan orang daripada Parti Amanah, bersahabat dengan orang daripada Parti PAS, daripada UMNO, khususnya warga saya, daripada Parti Keadilan, dari dulu lagi saya. Saya ingat kalau saudara dapat melihat live saya ini, tidak pernah pun saya memaki hamun pimpinan. Tapi kalau tak betul, saya katakan tak betul. Yang selalu saya lontarkan, kekecewaan saya melihat sikap ahli-ahli parlimen yang tidak membela rakyat. Itu. Kerana itu terbukti bila mereka hadir di parlimen, tak dengar pun bercakap bahawa rakyat kawasan saya sekian-sekian. Sebab ada 222 ahli parlimen. Dia mewakili 222 kawasan parlimen. 222 rakyat di kawasan tersebut menantikan apa yang diperjuangkan. Apakah masyarakat Kuala Ketil itu dibela? Apakah masyarakat di Ketari dibela? Apakah masyarakat di Sibuti, ataupun masyarakat di Likas, ataupun masyarakat di mana-mana saja, apakah mereka menjadi wakil rakyat, bercakap di parlimen, mewakilinya dan bercakap tentang rakyat mereka? Apa yang kita dengar lain tak ada, saudara. Bercakap ceritanya lain tak ada. Orang ni jatuh, orang ni sokong, orang ni jatuh. Saya lihat, saudara, contoh saya berikan. Sepanjang minggu lepas sudah pun berakhir. Sudah pun berakhir sidang Dewan Parlimen, saudara. Dah tutup tirai Parlimen, macam saya kata malam tadi. Tetapi sepanjang 60 hari. Daripada Oktober, November. Saudara, 13 Oktober, 13 November, 40 hari, dekat 50 hari, saudara. Parlimen bersidang, saya tak dengar pun. Ahli Parlimen menyatakan, khususnya ahli Parlimen kawasan saya itu bahagian Lumut. Tak dengar pun mengatakan saya mewakili rakyat Lumut menuntut agar masalah nelayan di kawasan saya, masalah nelayan pesisir yang kesan daripada angin kencang, bot tak ada dan sebagainya. Tak ada, saya terbiar. Tapi bila datang musim pilihan raya, mereka datang mengharapkan sokongan. Saudara Datuk Tiger katanya harapan tinggi agar kabinet lebih baik selepas ini. Mudah-mudahan.
Saya bersetuju dengan pandangan saudara, kalau boleh, biarlah pembentukan kabinet yang akan dibentuk oleh Yang Amat Perdana Menteri kali ini benar-benar bekerja untuk rakyat. Menteri pun ada yang tak betul saya. Saya bukan nak puji semua. Tapi saya tak setuju kalau anda mencampur adukkan isu peribadi. Aku bos Takir, pas menang besar 50K. Tang mana menangnya? Saudara, kalau saya mendengar laporan tadi yang ada tu, 80% lah pengundi-pengundi putih keluar mengundi. Dan sekarang kalau 50%, 50,000. Tang mana saudara? Belum lagi setakat ini yang keluar mengundi baru 60,000. Saya tak nampak. Saya boleh, tak ada masalah, boleh berangan. Angan-angan tak susah saya. Angan-angan tak ada modal. Cita-cita tak ada modal. Saudara, aku bos Takir, dia kata UMNO ikat tepi. Tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan menghina. Itu saya. Kalau saudara menghina, saya minta maaf lah. Tapi kadang-kadang saya juga hairan. Kenapa teman-teman hanya sanggup menuarkan kenyataan menggunakan nama-nama yang saya pun tak kenal siapa. Cuba sebut nama Amir Hijaz. Apa masalah? Itu keadaan saya. Itu kita harus bertanggungjawab atas kenyataan kita. Dan berbalik kepada apa yang berlaku di Kemaman, menurut pengurusi SPR, Tan Sri Abdul Ghani Saleh, dia menyangkakan bahawa peratusan pengundian 75. Tapi sehingga jam 4 petang tadi, 60%. Senang saya nak datang lagi, nak kait mana. Dan khabar saya dapat, anak-anak muda tak ramai yang balik. SAS dia kata menteri-menteri yang tak capai KPI yang baik, mesti diganti supaya kepercayaan rakyat dan pelabur lebih yakin. Saya setuju dengan pandangan SAS. Itu caranya kita memberi kritik. Bukan kita maki hamun. Kalau mereka yang tidak mencapai KPI. KPI ni terpulanglah bagaimana rakyat yang akan menilainya. Kemampuan mereka. Jadi tukarlah. Apa ada masalah saudara? Dan saya nampak saudara Tuan S. Palmerah, dia tanya, Pakcik nak tanya ni. Jadi saya berterupa dalam TikTok ni ada gaji. Mana ada? Saya berkali-kali saya katakan saudara. Saya tidak dibayar. Dan saya tidak meminta bayaran. Apa yang saya lakukan semata-mata saya dalam usia-usia begini saudara, saya mengharapkan satu ketika nanti bila saya dah tak ada, paling tidak anak cucu saya akan dapat melihat wajah saya. Sebab semua ini ada rekod saudara, mereka boleh pasang balik video. Itulah aki kamu. Ataupun mungkin 50 tahun akan datang, wajah saya muncul di dalam petak pemikiran generasi saya. Sebab contoh saya beritahu ke anda ya. Bila anda bercakap tentang datuk ataupun nenek kita, apakah sampai ke atuk kita ada gambarnya? Apakah anda mempunyai simpanan gambar datuk-datuk nenek-nenek anda? Jauh sekali moyang. Macam saya, atuk saya yang mati ditembak oleh komunis, tak ada gambar pun saya. Sebab itu saya merasakan saya sesuai saya buat live begini, kebetulan ada, so saya buat live. Jadi anak cucu saya nanti, kalau mereka rindukan saya, kita waktu dah bersilat saudara kat bawah. 7 kaki bawah tanah. Saudara Noriah, betul tak ada gambar wayang. Jadi sekurang-kurangnya, sampailah generasi bila-bila pun, wajah saya akan dilihat macam live beginilah. Ada kerinduan untuk anak-anak. Itu yang saya lakukan. Saya tak ada bayar gaji. Tak ada siapa bayar saya. Cuma dulu, saya cakap terus terang, dulu adalah bayaran daripada pemilik laman ini. 1,000. Kalau 1,000 orang melayarinya, dapatlah lebih kurang 0.1 sen. Itu yang minta. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tapi sekarang, syarikat-syarikat tersebut pun kurang membuat iklannya. Banyak iklan adalah bayarannya 2-3 sen. Itu yang dikumpul. Dulu saya, sekarang dalam 2 tahun dulu. Sekarang dah tak ada dah. Saya melihat sekarang ni tenat. Mungkin dunia, ekonomi dunia merosot. Jadi TikToker pun banyak merosot. Sebab itu tak ramai TikToker yang membuat live. Bagi saya tidak. Saya berjanji dengan anda sebab saya mau bersahabat dengan anda. Dan saya mahu wajah saya ini sentiasa akan dikenang oleh generasi yang akan datang. Jadi supaya masa akan datang, anak cucu saya boleh tengok, hari Sabtu, tanggal 2 Disember, pilihan raya di Kemaman. Tekan. Aki saya pernah bercakap ni, dia memberi penjelasan. Ataupun 1 Disember, ramalan Datuk saya dulu. Ramalan moyang saya dulu. Tepatlah Allahyarham. Itu saya harapkan saudara. Saudara Arif,
Mangsa banjir tahun ni tak terbela, tidak seperti macam mana. Terima kasih saudara ini mana ni? Bangsa banjir tahun ini tak terbela, tidak seperti sebelumnya, banyak NGO yang turun padang. Saya melihat tahun ini banjir kali ini tak banyak. Begitu tak besar lah. Tetapi bagaimanapun santunan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku pengerusi NADMA, pengerusi bencana alam, beliau telah pun bersiap sedia. Telah pun disediakan dengan bekalan makanan, tempat tinggal, tilamnya, apa dia punya kain selimut, kemah-kemah di semua tempat-tempat pemindahan sementara tersedia. Jadi bila berlaku saja banjir, keluarga-keluarga tersebut terus dipindahkan ke kawasan PPS, Pusat Pemindahan Sementara, dan ditempatkan. Saya dalam keadaan begitulah, bahawa semua mangsa banjir dia bukanlah kata selesa sangat, tidaklah saudara, tapi pindah, ada tempat tidur, susu untuk anak-anak, makan ada disediakan, dan ada tukang masak pula tu, masak berkawah. Itu saja. Jemis aduh tinggal telur je, apa benda lah saudara ni. Itu keadaan saudara. Santunan yang dilakukan, pemikiran Presiden saya, Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, yang dipertanggungjawabkan oleh Perdana Menteri untuk menangani persoalan mangsa banjir. Di bawah NADMA. Jadi dia telah pun, sebelum dia sakit dulu pun, dia telah pun mengarahkan semua kawasan-kawasan, jangka lebih kurang dalam berapa, 1,500, apa kata. Tak silap saya lah, ada 1,549. Kawasan-kawasan yang mungkin terdedah pada banjir. Jadi disiapkan sedia awal-awal. Ini kalau bila berlaku banjir, pusat pemindahan sementara disediakan. Bila buka saja pusat pemindahan sementara tu, kemah, bantal, ataupun apa, kita selalu lapik-lapik untuk tidur, dan makanan disediakan. Jadi tak nampaklah sekarang ni warga kita yang terjebak dalam banjir ini, saudara, susah. Itu keadaan saudara. Saya berterima kasih pada pimpinan kerajaan yang dapat melihat lebih awal. Dulu tidak, saudara. Bila banjir je, baru itulah nak bergelut dengan keadaan. Sekarang ni sudah dijangkakan. Dan semua tempat-tempat pemindahan sementara ini tersedia dengan peralatannya. Pak Med. Saya tak kisahlah, saudara Mas Tamam. Saya suka tak suka, saya tak ambil kisah. Bagi saya, memanglah. Kadang-kadang kita buat baik macam mana pun, belum pasti orang suka kita. Saudara Eva, dia kata BM menang kali. Saya tak tahu nak jangkakan sekarang. Tapi dari si turunan pengundi yang saya dapat, daripada 49 pusat mengundi dengan 244 saluran yang telah disediakan. Dan boleh katakan pengundi-pengundi telah pun melaksanakan tanggungjawabnya. Setakat 4 petang tadi, 60%. Daripada 60% tu tadi, saya 55% dan 58% katanya adalah pengundi-pengundi putih. Kalau pengundi-pengundi putih itu maksudnya yang dapat dikenapasi para penyokong yang dulunya tidak bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Sekarang mereka sudah beralih. Wakil saudara Arif Dedak PP, wakil kerajaan tiada cerita lain. Tak tahu saya tak apa benda. Bagi saya satu saja. Bila ada pilihan raya, kita negara demokrasi, saudara. Siapa saja yang anda pilih terpulang. Dan undi itu rahsia. Bila selesai saja pengumuman dibuat, saudara, maka haruslah kita menerima hakikat. Sebab bila ada pertandingan, pasti ada yang kalah, pasti yang menang. Prinsip demokrasi, yang kalah tidak boleh menghina, yang menang tidak boleh menghina ataupun menekan, menindas pihak yang kalah. Dan pihak yang kalah mesti menerima, memperakui pihak yang menang. Itu prinsipnya, saudara. Jangan kita langgar prinsip itu. Tapi masalah kita ni, kalau kalah kita tak puas hati. Itu jadi masa muka. Tak bolehlah, terimalah dengan terbuka. Sebab ini demokrasi yang kita amalkan. Dan kalau kita macam sekarang ni, apabila berlaku kekalahan di Terengganu, UMNO Barisan Nasional 32-0, saudara. Saya pergi ke Terengganu baru ni, tak ada masalah pun. Saya masih lagi masuk kedai kopi yang saya tahu milik orang PAS. Saya boleh bergurau dengan mereka, berbalawak dengan mereka, minum. Malah mereka katakan, bolehlah makan, nak belanja you makan. Boleh, saya kata tak ada masalah. Itu keadaannya saya. Dan saya menghormati mereka. Saudara Cik Bu, dia kata, yang menang akan menang lah. Yang kalah akan kalah lah. Takkan semua nak menang. Betul, Cik Bu.
Takkan semua nak menang, mana ada tempat yang kalah. Kalah, menang, biasa. Dan ketentuan itu, ilahi yang menentukan. Jangan kita kadang-kadang menentang takdir ilahi. Oh, bagai nak agak, kenapa aku boleh kalah? Kenapa boleh kalah? Tak boleh, saudara. Adalah rahsia-rahsia yang tersembunyi yang perlu kita fahami. Dan saya melihat dalam keadaan-keadaan tertentu, saudara, saya contohlah sekarang ni, marah sangat Datuk Seri Ibrahim jadi Perdana Menteri. Takdir Allah. Cikgu, terima kasih. Besar hatinya. Saudara, takdir Tuhan, dia dilantik sebagai Perdana Menteri. Yang kita pula nak maki dia, apa hal? Biarlah dia mentadbir. Kalau tak betul, berikan kritikan. Saya tak bersetuju dengan cara Datuk Seri Ibrahim. Satu, apa dia? Dua, apa dia? Tiga, apa dia? Bagikan cadangan. Bukan maki hamun. Ini cerita madanun lah, walaun lah, walantit lah. Saya tak pernah. Saya tak suka menggelar orang sebegitu. Malahan saya pun disebut macai. Bagi saya sekarang ni, macam dalam UMNO. UMNO di peringkat akar umbi memilih Datuk Zahid Hamidi sebagai Presiden. Hormatilah kerusi ataupun institusi kepresidenan itu. Jangan duk maki hamun. Dan anda pula yang berada di luar UMNO, jangan duk campur tangan apa yang ada berlaku dalam UMNO. Saya tidak pernah bercakap pun soal apa yang berlaku dalam parti PAS, dalam parti DAP, dalam parti Keadilan. Tak nak saya campur. Dalam parti Amanah. Walaupun saya tahu kadang-kadang dapat gambaran. Ada berlaku berantakan. Cikgu, itu keadaannya. Tapi kita ni kadang-kadang memandai-mandai. Seolah kita lebih pandai daripada orang yang berada dalam parti itu. Seolah kita lebih hebat daripada presiden parti itu. Who are we? Siapa kita? Siapa kita yang nak membuat apa ini kutukan terhadap Perdana Menteri? Dia Perdana Menteri. Kita di bawah ni duk maki hamun, lelah kali kena tangkap. Masuk lokap. Hilang pekerjaan. Aduh, orang kata itu dapat bencana percuma aja. Saya Arif Dedak, saya tak setuju IHR. IHR belum ditandatangani, saudara. Ini gambaran seolah ada. Tak ada, saudara. Oh, konon-konon sebab membaca. Saya dapat macam-macam, saudara. Saya cerita, saya terus-terang saya kata, saudara. Cerita kononnya khazanah Nabi Allah Sulaiman itu banyak berada di Palestin. Buat apa saya nak cerita pada orang? Saya benar ke tak benar? IHR itu adalah konon-kononnya diputuskan oleh Badan Kesihatan di Dunia WHO yang menetapkan sekian. Kita tak setuju, tunggu. Kerajaan belum memutuskan. Dan kita tak setuju, saya tak setuju habis. Jangan kita memandai-mandai. Mengatur sudah ditandatangani. Ini berlaku sejak zaman Khairi Jamaluddin jadi Menteri Kesihatan. Saya banyak dasar-dasar kerajaan yang berlaku hari ini yang terpaksa dilaksanakan oleh pimpinan Datuk Seri Ibrahim. Itu merupakan dasar kerajaan yang perlu. Sesebuah kerajaan yang baru itu dia kena ikut apa yang telah diputuskan, saya. Tiba-tiba kita nak maki dia. Saya pun tak faham. Saya dengar cerita. So Eva, walaupun kau agak biarlah mereka. Bagi saya, jangan kita bercakap sesuatu yang belum pasti. IHR belum pun dibincangkan di peringkat kabinet. Belum. Malahan di Kementerian Kesihatan pun belum. Tapi saya tengok itu hari lah. Diserangnya kawan tu menteri bagai nak agak di parlimen. Apa kata Datuk Lokman Adam? Dia pun dah hilang hormat dah. Bukan itu caranya kita nak menangani isu-isu ni. Secara Mak Nasir Jaafar dia kata tak maki hamun lagi sebab sekat hak rakyat. Hak rakyat mana pula yang disekat? Hak rakyat mana yang disekat? Sila hantar tulisan anda pada saya. Kalau benar ada, saya balun. Itu je saya. Rakyat tidak boleh keluar rumah. Itu memang kita balun. Sedangkan hak rakyat yang benar-benar disekat, saudara, PKP. 3 bulan tak boleh keluar rumah. Apakah hak kita dibenarkan? Dan kadang-kadang saya hairan sekarang. Kadang-kadang bila mereka, ini cakap politik petang-petang ni sendiri sikit. Sekejap sebab kita laporan daripada Kemaman, saudara. Apabila kita bercakap ini, kita lupa apa yang berlaku. Oh, rindu zaman abah kau. 3 bulan tak boleh keluar rumah. Ada peniaga ini, peniaga burger tu, meniaga depan rumah pun kena saman. Apakah hak mereka sudah pun dah disekat? Ataupun tidak disekat? Keluar rumah kena saman. Saudara, itu keadaannya. Saya tak mau cakap lebih. Tapi sekarang ni hak rakyat disekat. Kerana kononnya. Kerana kerajaan yang bermuat pimpinan Datuk Seri Ibrahim menjanjikan kebebasan bersuara. Bersuaralah. Buka live.
Kalau anda cuba menghayati bahawa rakyat hari ini bebas untuk bersuara. Bersuaralah melalui media. Bukan bersuara itu dengan maki hamon. Saya sekarang ni berada di kampung Sungai Baru di Melaka. Di kawasan ini, air sudah pun berkeladak. Mungkin di atas sana tu ada ladang kinzir. Maka perlulah bersuara. Ini tidak ada masalah. Tetapi bagi saya, kita macam bercakap, tak ada kebebasan bersuara. Anda menulis, hantarlah kiriman saya ni, bukankah itu kebebasan bersuara? Apa kita dengar macam-macam orang buat live, macam-macam duk maki hamon, madanon lah itu ini. Apakah itu bukan apa kebebasan bersuara? Bukanlah saya nak memenangkan saudara, saya nak memperbetulkan persepsi. Agar kita dapat menjadi warga cinta damai. Anak Malaysia dia kata, sembang bebas bersuara. Bila bersuara, saman. Apa kau cakap? Bila bersuara, tang mana yang disaman tu ugutan. Menyentuh soal raja-raja Melayu. Yang kalau kita bersembang, matlamatnya untuk mewujudkan perbalahan. Yang bersikap resis, yang menentang agama. Saya malam-malam, saya buat live saya. Bila sampai bab melalui kehidupan, berkali-kali saya jelaskan. Saya bukan da'i, saya bukan ustaz yang bertauliah. Hanya sentimen kawan-kawan. Itu pun kena bagi penjelasan. Ini tidak kadang-kadang pumpang bercakap agama. Seolah-olah dia tu balik daripada pusat pengajian tinggi. Tapi, ke mana perginya? Cerita tak betul, tang mana tak betul. Saya kadang-kadang saya melihat, bebas bersuara boleh bersuara. Tak semestinya mengkritik, tak boleh. Tapi jangan maki hamon. Saya lihat, saya tengok ada 5-6 orang penceramah. Sepanjang kempen di Kemaman. Maki orang, menuduh orang tu dajal. Apakah itu tandanya kita bebas bersuara? Untuk memaki hamon orang? Kebebasan bersuara bukan untuk maki hamon, saudara. Kebebasan bersuara bukan untuk mengeluarkan emosi kita dan mempengaruhi orang untuk membenci orang tertentu. Tak boleh. Kebebasan bersuara, saya melihat harga gula. Saya takkan selalu lupa. Harga ikan kembung naik RM20. Saya bercakap tiap-tiap malam. Harga gula naik. Saya bercakap. Bekalan gula tiada di Kelantan. Saya bercakap. Bekalan beras semakin berkurangan. Saya bercakap. Itu kebebasan bersuara. Saya melaporkan supaya orang faham. Apalah saya tak tahu. Saya kadang-kadang saya tengok tidak ada kebebasan bersuara. Saya dah bercakap tiap malam. Bagaimana laporannya, kedudukan. Tapi tak bolehlah kalau ramalan cuaca mengatakan kawasan tu 4 negeri tu mungkin berlaku banjir atau mungkin berlaku hujan lebat ribut peti. Tiba-tiba kata, awas, negeri Kelantan banjir tertutup semua. Itu tak boleh saya. Kita tak boleh tu kata, bila laporan kaji cuaca mengatakan hujan lebat dan ribut peti akan berlaku di Kelantan. Daerah 1, 2, 3, 4, 5. Kita pun buat kenyataan, Kelantan kali ini ruyuk. Banjir besar. Matilah rakyat. Itu yang bukan kebebasan suara, saudara. Itu yang tak ada dipanjang-panjangkan. Bercakap yang benar orang tak marah, saudara. Harga ikan. Ini saya bagi laporan. Walaupun musim monsun timur laut, harga ikan kembung dapat dibeli di pasar dengan harga RM16 sekilo. Apakah itu bukan kebebasan suara? Sedangkan harga ikan dulu kampung saya 25 sen saja, saudara. Saya bebas bersuara. Zaman dulu, zaman saya, harga ikan kembung 25 sen sekilo. Bukan sekilo pun, sekati saya. Sekarang sampai RM16, RM18. Itulah getinya sekarang ni. Bezanya wang semakin mengecil nilainya. Dan kita harus berusaha untuk lebih giat untuk berniaga dan sebagainya. Apakah bila saya mengatakan bahawa kalau pendapatan untuk kawasan teman-teman yang tinggal di sekitar kota raya, di metropolitan, kalau pendapatannya kurang daripada RM5,000 sebulan, maka dia boleh diistilahkan sebagai miskin tegar. Itu pandangan kita, saudara. Tapi kalau dia punya pendapatan RM3,000 ataupun RM2,000, dia adalah bukan sahaja miskin semiskin-miskinnya. Sebab sewa rumah dah RM1,000 lebih. Anak di sekolah, nak makan macam mana? Besar kemungkinan mereka tidak dapat meneruskan kehidupan. Itu saya cara dia. Saudara, tahniah TV3 bagi tahu hal sebenar ekonomi Malaysia. Walaupun sekejap. Tak apa, saudara. Kita bebas. Kita mendapat laporan dan sebagainya. Macam mana hari ini saya mendapat laporan sehingga taat ini, saudara. Tapi dapat laporan 4 petang tadi, 60% sudah pun keluar untuk mengundi. Apakah laporan saya yang salah? Ini kenyataan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Ini yang dikatakan kebebasan untuk bersuara.
Dulu sembunyi-sembunyi tak boleh. Dan kelewat-lewatnya, selewat-lewatnya jam 9 malam, kita dapat tahulah keputusan rasmi berhubung tentang keputusan pilihan raya di Kemaman. Yang tiba-tiba kita kata, oh ni kalah. Mana kalahnya? Keputusan resmi jam 9 malam. Tunggulah. Jangan anda menarik orang untuk mengikut emosi anda. Secara FY, tak boleh begitu. Tak boleh kata pas kalah teruk, tak payah. Sama-sama tunggu. Tapi mengikut andaian saya. Ini andaian satu. Harapan satu. Jangan kita terjemahkan emosi kita supaya orang boleh terpengaruh dengan emosi kita. Itu yang dikatakan tidak boleh. Kalau BN kalah pun apa ada masalah, cikgu? Betul. Kalau BN menang pun apa ada masalahnya. Cuma kalau Barisan Nasional menang, maka bertambah lagi lah warga di Kemaman itu mendapat nikmatnya apabila pemimpin mereka akan dilantik dalam kerajaan. Itu yang saya nampak kemungkinan, sebab telah pun dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau kalah pun tidak memberi apa-apa pun, sebab Menteri Besar. Kalau dia kalah pun dia kekal sebagai Menteri Besar. Sebab kali ini pertandingan ini antara untuk ahli parlimen, bukan untuk mencari calon Menteri Besar. Dia kekal sebagai Menteri Besar. Cuma dia orang mengatakan kalau Samsuri menang dia akan jadi Perdana Menteri. Tang mana datang logikanya? Itulah soal-soalnya sekarang. Kadang saya kata mereka terikut-ikut. Secara Arif dadak. Dia kata macam mana PKR dikaitkan dengan liberal. Saya tak tahu liberal macam mana. Liberal ni banyak pengertian saya. Liberal ni kebebasan. Bagi saya kalau kebebasan yang melampau kita tak setuju. Bagi saya kena macam soal parodi. Dia kata, tapi tim Zahid hancur. Tang mana hancurnya? Tang mana hancurnya? Anda cuba untuk memperlekehkan, memperkecil-kecilkan kepimpinan orang. Anda mungkin dari luar. Apakah anda orang UMNO? Anda bukan orang UMNO. Tapi kalau anda bukan orang UMNO, bila anda membuatkan sesuatu andaian terhadap Presiden Parti UMNO, kerana anda mengharapkan agar orang percaya pada anda, maka lunturlah keyakinan. Jadi kalau keyakinan luntur, siapa pula kita nak nanti? Anda suka tengok berantakan dalam UMNO? Itu keadaan saya. Bagi saya tak boleh. Kita harus matang dalam berpolitik. Saudara ingat jam 9 malam nanti pasti keputusan secara rasmi. Waktu itu nak bercakap apa pun cakaplah. Boleh anda buat andaian. Tak boleh andaian. Anda kata berdasarkan pengetahuan saya. 1, 2, 3, 4. Yang kalah begini, yang menang begini. Tapi ingat saya, dalam pertandingan mesti ada yang kalah, mesti ada yang menang. Yang menang tidak boleh menghina ataupun menyeksa ataupun mengkhianati maupun menzalimi pihak yang kalah. Dan pihak yang kalah mesti menghormati pihak yang menang. Tak boleh lepas ni pula masuk maki hamun. Itu bukan budaya kita, saudara. Sama-sama kita tunggu jam 9 malam nanti untuk mendapat keputusan rasmi dan saya akan memberi pencerahan sekitar jam 9:30 malam. Semua dengan itu saya haraplah saudara tenang-tenangkan fikiran, jangan duk bergaduh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat beristirahat.